Hari ini, saya akan melaksanakan kajian lapangan berkaitan dengan biogeografi di kawasan hutan paya bakau. Sebelum itu, mari kita mengenali sedikit berkaitan dengan hutan paya bakau. Hutan paya bakau terbesar di dunia adalah Sundarbans. Keluasan keseluruhannya hampir 10,000 km. Selain itu, ia terletak di delta Sungai Gangga, Brahmaputra dan Meghna di Teluk Bengal. Kawasan ini terkenal dengan pelbagai jenis fauna termasuk 260 spesies burung, harimau Bengal, dan spesies lain yang terancam seperti buaya muara dan ular sawah India. UNESCO telah mengisytiharkan Sundarbans sebagai tapak warisan dunia. Seterusnya, kawasan tersebut menjadi sangat populer sebagai kawasan ekopelancongan. Di Malaysia, Sabah mempunyai kawasan hutan paya bakau terbesar berbanding negeri-negeri lain. Baiklah, kawasan kajian yang akan saya laksanakan adalah terletak di Kampung Kuala Abai, Kota Belud, Sabah. Jarak kawasan kajian daripada tempat tinggal saya adalah kira-kira 3 minit dengan menggunakan kenderaan, manakala mengambil masa 17 minit untuk berjalan kaki. Sekarang kita sudah sampai. Bentuk muka bumi kawasan kajian hutan bakau di kawasan kajian adalah, jika dilihat daripada satelit, adalah terletak di kawasan Tasik Ladam. Memandangkan paya bakau kawasan ini sukar untuk didekati, maka saya akan bergerak ke kawasan paya bakau yang lain yang mana membolehkan saya untuk melihatnya dengan lebih jelas dan dekat. Kajian paya bakau yang terletak di Kampung Kuala Abai. Spesies bakau hidup subur di kawasan berlumpur yang terlindung daripada tindakan ombak secara langsung. Kawasan hutan bakau mempunyai kurang spesies pokok kerana mempunyai kemasinan yang tinggi. Kawasan ini juga menerima pasang surut dan kadar enapan yang tinggi. Kedalaman air kawasan bakau mampu mencapai 1 hingga 2 kaki. Dan suhu kawasan hutan bakau adalah tidak kurang daripada 2 Celsius untuk hidup. Tanah paya bakau mempunyai campuran seperti lumpur, pasir, gelodak, dan bahan organik. Pergerakan ombak yang berterusan dan aliran sungai mengakibatkan tanah sentiasa terendam dan bertakung, tidak stabil, tidak aerobik, dan masin. Bakau yang tumbuh lurus, ranting dan
lebar dan liat, serta mempunyai kelenjar yang mengeluarkan garam yang berlebihan dalam pokok ke permukaan daun. Selain itu, pokok bakau mempunyai sistem akar yang terdiri daripada akar ceracak, akar jangkang, dan akar banir. Akar ceracak. Akar ceracak tumbuh di permukaan berlumpur dan tumbuh secara menegak serta keluar dari permukaan tanah lumpur. Akar ceracak juga menyerap oksigen dari udara walaupun pokok separuh tenggelam. Contoh jenis pokok yang mempunyai sistem akar ceracak adalah pokok bakau api-api dan berepat. Akar jangkang menyokong pokok dari tumbang dan membolehkan pokok menyerap oksigen dari udara ketika air pasang. Ia tumbuh di bagian bawah pangkal batang pokok dan masuk ke dalam lumpur. Contoh jenis pokok yang mempunyai akar jangkang adalah pokok bakau kurap dan bakau minyak. Manakala akar banir pula tumbuh di kawasan yang lebih jauh dari pantai. Di sini kita dapat lihat di mana keadaan sistem akar pokok bakau di belakang saya ini adalah berakar jangkang. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan paya bakau, yaitu seperti pokok nipa, pokok pakis, jongkong, nibung, dan sebagainya. Di sini kita boleh lihat salah satu jenis tumbuhan lain selain pokok bakau, yaitu pokok nipa. Pokok nipa ini digunakan dan dijadikan sebagai atap rumah. Hidupan liar yang biasa kita temui di kawasan paya adalah seperti ikan belacak, ketam uca, memerang, burung bangau, ular, monyet, biawak, dan lain-lain. Ini kita boleh lihat habitat ketam uca ya. Kawasan pertempatan penduduk, yaitu terletak di sekitar belakang kawasan paya bakau tersebut. Manakala dahulu kawasan ini juga merupakan kawasan bakau sebelum kawasan tersebut dibangunkan sebagai jalan raya. Daripada pembangunan kawasan tersebut telah menyebabkan gangguan habitat hidupan, terutamanya monyet. Nah, itu saja hasil kajian saya berkaitan dengan biogeografi yang terdapat di hutan paya bakau. Akhir sekali, nikmatilah pemandangan yang terdapat di sekitar ini. Itu saja dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.